Dengan sebab itu, hadis ini mengajar kepada kita syarat tu kita kena jaga. Kalau syarat dia gini-gini, kena jaga betul-betul. Tak boleh main-main. Tak boleh main-main. Jadi di sini juga Imam Bukhari sebenarnya dia buat tajuk ni, dia nak cerita satunya kelebihan ilmu, bab mula-mula. Bab yang kedua cara bertanya, adab. Bab yang ketiganya termasuk dalam adab juga, tidak bercanggah dengan adab ni. Hak yang ketiga ni apa dia? Sepatutnya kelebihan ilmu, nak tanya tu gapo? Dia kena tanya tentang semaya kalau ibadat. Selepas iman, dulu kan sebelum pada ni, sebelum kitabul ilm, kitabul iman. Selepas iman, ya semaya. Hak tu hak nombor satu sekalinya. Kalau dalam amal ibadat hak zahir ni, hak nombor satu sekali semaya. Iman tu hak dalam, hak luar ni nombor satu sekali semaya. Kira-kiranya Imam Bukhari nak buat hak tu lah. Sepatutnya selepas daripada iman, cara kau ibadat lah. Tapi oleh kerana ibadat semaya gapo ni, dia kena ada ilmu. Dia kena ada ilmu dulu. Semaya, bukan boleh semaya lalu gitu. Hai semaya dulu. Jadi sebab itulah ada kitab-kitab fiqh ni kan, sebelum kitab cara kau semaya tu, dia air semaya dulu. Perkara-perkara yang batalkan air semaya, lepas pada tu baru semaya. Sepatutnya kan nak kira Imam Bukhari buat gitu juga. Tapi Imam Bukhari perhati, dia tengok semua ni bergantung kepada ilmu berlaku. Sebab tu nombor 3 dia buat kitabul ilm. Dan hadis hak ni kalau kita tengok ni, dia berkenaan dengan semaya dah ni. Nak semaya ni, hadis ni hak kita duduk baca ni, berkenaan dengan semaya pun. Semaya ni dia ada syarat. Untuk semaya ni, sah semaya ni, dia kena ada air semaya. Kalau air semaya tu tak kena, pun tak jadi apa juga semaya. Tengok, nak tahu air semaya ni kena ke tidak kena, sah ke tidak sah, kena mengaji, kena ada ilmu. Tengok sini, Nabi apabila dia tegur, baru sahabat tahu, tak boleh buat lagu tu. Tak boleh buat lagu tu. Maknanya basuh kaki tak rata ni tak boleh. Kesimpulannya, kalau ambil air semaya, basuh kaki kena rata. Itu cara dia. Kita kena ada ilmu tu. Kalau tak ada ilmu, walaupun semaya ada, tapi ilmu air semaya tak ada, tak jadi. Jadi sebab itulah Imam Bukhari buat ilmu. Dan dalam mengajar ilmu ni macam-macam lah. Perkara yang dialami oleh guru dan juga dialami oleh murid. Itulah Imam Bukhari nak cerita akan datang. Dia nak cerita ni, dia ada banyak perkara tu, hak berkait dengan guru dan hak berkait dengan murid. Jadi di antaranya guru kadang-kadang boleh derah macam sini. Sahabat Nabi SAW tepik, dah bukan sekali, 2-3 kali dia kata. Maknanya ada kalanya jika perlu diulang, perlu ulang. Kalau ulang kohok lah. Kalau ulang derah, perlu derah. Itu cara je. Baru ada kesan di dalam pengajaran itu. Kalau tidak, dia tidak ada kesan. Dan bapa Nabi SAW tidak oyak dulu lagi. Kau dia oyak dah, caranya kena gini-gini, ambil air semaya ni gini-gini. Kira-kiranya dia oyak dah. Cuma demo ni sama ada sebahagiannya dia tidak betul-betul mengamalkannya. Ataupun kerana gaduh-gaduh tu dia berasa cukup dah madai dah sekadar tu. Rupanya tidak. Ini menunjukkan bahawa kena molek air semaya. Kena molek air semaya. Hak itulah orang panggil isbaghul wudu. Hak kata ambil air semaya ni menghapuskan dosa-dosa gapo tu, hak lagu mana? Hak isbagh maknanya diambil dengan sempurna. Bukan ikut sera gitu je, tidak. Tapi ambil dengan sempurna. Jadi dalam keadaan waktu sembahyang itu sudah suntuk, kami pun ambil air sembahyang dan kami sapu kaki-kaki kami. Kalau mengikut zahir hadis ini, kalau kita nak pakai dengan makna asal dia, masahayam sahu mashan, maknanya sapu. Sapu ni seperti kita tahulah, lepas kita sapu kepala tu, ambil air sembahyang tu sapu tu, bukan basuh. Gitu, kena air sikit, sapu. Lagu tu lah.
Itu sapu. Hak ni kaki ni pun nampak sapu juga. Nampak sapu juga. Hadis ini menunjukkan bahawa sapu kaki ni tak boleh. Dalam orang-orang yang mengaku Islam ni lah, Syiah hak kata ambil air sembahyang ni kena sapu kaki. Basuh tak boleh, tak sah kalau basuh. Sampai gitu mau sebalik daripada hak kita. Dia kena sapu. Kalau pakai stocking ke, kalau pakai khuf ke, kata khuf, tak boleh. Sapu khuf tak boleh. Kena pecah khuf tu, sapu kaki. Kita kan orang ahli sunnah ni, kalau tempat sejuk pakai khuf, dalam keadaan suci, pakai khuf, tak pecah pun tak apa. Dalam khuf tu stocking lagi pakai, pakai sapu ke atas tu, ambil air sapu. Hak tu tak apa, sapu. Sebab dia hadis banyak. Hak kata basuh ni kalau kaki. Kalau kasut kena pecah. Kasut kena pecah. Ini khuf. Khuf tu mana orang tak pakai tempat panas, seperti tempat kita ni, negeri sejuk saja. Jadi dia pakai khuf sekurang-kurangnya. Ataupun kalau tidak, dalam tu pakai lagi stocking. Luar tu khuf. Jadi khuf ni boleh sapu. Bila sapu tak rata supaya basuh tu tak apa. Jadi Syiah dia kata kena sapu kaki. Tak boleh tak sapu, basuh tak sah air sembahyang. Gitu mana dia? Siapa tak sah air sembahyang? Kita pula kata sapu tu tak sahnya. Kalau kaki lah, kalau bukan khuf, kalau kaki tu kosong, nak sapu tu tak boleh. Kita pegang mana? Hadis ni. Dia pula kata hadis ni lah ke mana? Bohong, kata dia. Tu tak tahannya kita. Main dengan Syiah ni, dia hadis pun dia tolak hadis. Dia anti hadis juga. Dia anti hadis juga. Dia tak sepakat hadis ni. Padahal kalau memadai, kalau benda ni benda rengeng-rengeng, tentu Nabi tak tepik gitu. Ni siapa sebut neraka ni, maknanya cara berat tu. Bila sebut neraka, dia tak akan sebut neraka. Kaedah kita agama Islam ni, kalau dosa tu tidak besar, dia tak ada ancaman neraka agama ni, tak ada. Kalau benda tu tidak besar, tiba-tiba neraka parok puin, cara tu hadis tu tak kena tu. Itulah kaedah dia. Kalau hadis tu sahih, patut dia kata kalau buat gini neraka, maknanya benda tu memang dosa besar. Tak boleh main-main. Bukan benda sunat dak. Bukan benda sunat. Wajib ni. Meninggalkan hak ni tak sah, sebab tak semayang pun. Jadi siapa gitu. Kita kata kalaulah benda ni benda rengeng, benda sunat ataupun benda yang tidak perlu, apa perlu Nabi tepik gitu mu? Dia mudah dia jawab. Lepas tu kita kata dalam Bukhari benar. Bukhari pun kalau kita kata bahasa udah kat tunggi punggung ya, pokok dia ni. Teruk pokok ni. Dia main-main ya. Dia buat nganyinya. Jadi dengan sebab tu orang ni kalau kena penyakit Syiah ni kan, dia biasa aja. Dia sudah jadi tabiat dia. Secara sahabat tu dia boleh caci kan, dia boleh kata kafir. Imam-imam ni bawah lagi, dia boleh kata bah kita ni kan, ni api tendah macam-macam. Orang kalau dia tak kena, dia akan buat apa-apa cerita. Itu cara dia. Syiah tak lagi dah. Memang lagu tu sejarah 1000 tahun lebih lagu tu lah. Jadi dalam hadis ni gitu, dia kata ni masalahnya, kita berhadapan dengan orang-orang yang mengaku Islam, yang sebenarnya tidak Islam ni payah. Kalau puak-puak orientalis tu senang, puak-puak padri ke apa senang, orang tidak keliru. Dan dia pun dalil dia, amalan dia pun tidak nampak serupa dengan kita. Ni dalil dia Quran juga, hadis juga. Tu tak tahan. Jadi bagi orang yang tidak mengaji, bukan ngaji ni pun banyak peringkat juga. Kalau bang ngaji sikit, kena ke dia lah. Ya Allah juga, tu ayat Quran. Misalnya, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Kita baca lagu tu, dia baca wa arjulikum ila al-ka'bain. Tengok. Dia tak boleh baca wa arjulakum. Semua kita duk baca. Salah, tak betul. Dia kena baca wa arjulikum. Kalau mu baca, dia kata wa arjulikum,
Mana kaki tu kena sapu sepuluh kepala lah. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Waw tu ataf kepada ru'us, kepala tu kan, kepala tu sapu, dan kaki pun sapu lah. Wa arjulikum. Tapi kalau kita buka Quran mana-mana, wa arjulakum. Wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Dia kata hak sesuainya, hak ni dekat dengan hak ru'us ni, sepatutnya bagi bawah lah. Sepatutnya pula. Kalau buka Quran tu bagi lagu mana? Buka Quran bagi datang. Lepas tu kita kata qira'at ada. Yalah, kalau kita terima lah qira'at tu, tak apalah qira'at. Wa arjulikum. Kita kata memanglah orang ahli sunnah kata wa arjulikum, sapu kaki pun ada juga ketika pakai khuf. Boleh tak? Dalam keadaan biasa tidak. Wa arjulakum, dia berkait dengan basuh muka dan basuh tangan hingga ke siku tu, hingga ke basuh tangan hingga ke siku. Basuh kaki hingga ke buku lali, ilal ka'bain. Hingga ni makna dia kena basuh, barulah ada hak dia, barulah nampak tu kan. Kalau sapu gitu tak ada apa makna hingga tu. Dia nak pastikan setakat tu. Jadi kita kata wa arjulakum. Kalau nak terima qiraat baca wa arjulikum itu pun dalam keadaan tertentu, iaitu pakai khuf, ketika tu kita terima kedua. Ada juga boleh sapu, tapi ketika pakai khuf, ketika kaki saja tak boleh. Misalnya hak ni, hadis ni. Lepas tu ayat Quran pun baca wa arjulakum. Hak tu, hak kuatnya. Jadi kita kata wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuh kaki kamu hingga ke buku lali. Hingga. Jadi dengan sebab tu, kaedah kita, dia pelik nah. Syiah ni pelik. Sebab itulah dia, kalau kita tak tahu, kita nampak dia ni amal seperti kita juga. Dia pakai Quran juga. Dia kata, itulah benarnya. Dia kata kalau basuh tangan ni, basuh sini lah, siku ni, alah ke bawah, barulah munasabah, kata dia. Barulah munasabah nak suruh cuci. Ni kalau lagi ni kau cemah. Kita ambil air semai, kita cuah gitu kan. Cuah gitu. Basuh. Bukan ku atas ni. Bukan. Dia kata ku atas ni, ku bawah. Dia kata. Dia guna akal. Bahkan kalau orang tak ngaji, sekali-sekali dengar, ya Allah juga. Tapi kalau kita baca Quran, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh muka kamu dan basuh tangan kamu hingga ke siku. Apa makna hingga? Sta'lik mana dulu? Takkan sta'lik hingga ni dulu. Nah. Mesti sta'lik ni. Lepas tu kita kata, apa ya sta'lik tu? Dia Tuhan tahu kan? Kita ikut dia lah. Saya ada terbaca dalam perubatan pun doktor-doktor ni, pada ketika dia nak basuh tu kan, nak basuh tangan, dia nak pergi apa ni, buat pembedahan ke apa, dia basuh tu dengan air ubat dia guna gitu juga. Dia bukan basuh ke atas ni ke bawah, tak. Daripada ni ujung ni ke sini dia buat. Dia basuh gitu. Maknanya apa gitu? Adalah hikmah. Jadi ambil air semayan ni bukan hak kotor nak basuh, tidak. Zahir ni tak ada gapo. Bukan masalah ada tahi ayam kau gapo ke, tak ada. Tak ada pun kena ambil air semaya juga bila batal. Jadi dalam keadaan suci, dah dia nak lagu tu, supaya juga basuh kaki hingga ke buku lali. Bukan start di atas, bukan start daripada buku lali ke hujung tu, tapi daripada itu mengikut tertib hak sebenar. Jadi daripada hujung kaki tu ke situ, ke situ, ke atas. Itu caranya. Barulah ada makna hingga. Dia tak parati hak tu. Itu masalah. Tapi kan keliru kan apabila dia guna juga Quran. Dia pun kata ada hadis. Oh, cukup keliru. Kalau hak kafir tu terang tu senang pula. Senang pula. Lepas tu dia duk menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ni, menyalahkan imam tu, menyalahkan imam ni. Rekod hadis lah. Jadi Imam Bukhari rekod hadis ni. Itu tak kena telajak. Dia dalam Syiah ni dia tak boleh. Semua boleh taqiyah. Boleh taqiyah belaka. Taqiyah ni tahu dah kan? Maknanya pelawak lah.
berbohong, berdusta.